Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ni Cikgu Azli bin Johari. Okey, kita masih lagi dalam bab 6 jadual berkala. Okey. Untuk video yang ketiga ni cikgu akan sentuh subtopik yang ketiga 6.3 sebatian. Okey. Jadi kita mula. Okey, sebatian. Apakah yang dimaksudkan dengan sebatian? Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Ini maksud sebatian. Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara apa? Secara kimia. Kalau campuran tadi bercampur secara fizikal. Sebatian bercampur secara kimia. Okey. Bahan baru yang terbentuk mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tuli, marmar, politena ataupun iaitu sejenis plastik dan juga air tulin. Okey, contohlah kan. Contoh kepada kenyataan yang kedua tu. Bahan baru yang terbentuk mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Contoh paling senang ialah air. Air ni formula kimia dia ialah H2O. Iaitu air ni terdiri daripada unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Okey. Bagi tahu cikgu, sifat-sifat air. Ciri-ciri air. Air ni cecair. Betul. Apakah bahan yang membentuk air ni? Unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Itu yang bahan asal dia. Bahan yang membentuk air. Adakah sifat ataupun ciri air sama dengan ciri ataupun sifat oksigen dan juga hidrogen? Tak sama. Air cecair. Hidrogen dalam suhu bilik dia wujud dalam keadaan gas. Oksigen juga dalam keadaan gas. Ini yang membuktikan bahawa bahan baru yang terbentuk tu dia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur yang membentuknya. Air ciri dia tak sama dengan hidrogen dan juga oksigen yang membentuk air tersebut. Okey. Contoh-contoh sebatian dalam kehidupan harian kita. Okey, permainan blok diperbuat daripada politena. Permainan blok ni apa? Lego lah. Okey, Lego tu jenama. Ni kita guna nama am dia. Permainan blok. Diperbuat daripada politena. Politena ni adalah gabungan karbon dan juga hidrogen. Jubin diperbuat daripada marmar, iaitu gabungan unsur kalsium, unsur karbon dan unsur oksigen. Kalsium, karbon dengan oksigen ni bergabung membentuk jubin. Boleh dapat balik tak jubin, kalsium, karbon dengan oksigen? Ambil tukul, ketuk dia. Dapat balik tak gas oksigen? Tak dapat. Sebab dia dah bergabung secara kimia. Tiga-tiga unsur ni. Unsur kalsium, karbon dan juga oksigen ni bergabung secara kimia membentuk jubin. Jadi dia terhasil secara kimia. Nak dapat balik secara fizikal tak boleh. Kena buat secara kimia juga. Okey, air tulin terdiri daripada gabungan hidrogen dan juga oksigen. Cikgu tanya kamu, ambil air, ambil pisau, cincang. Ambil air, pergi tapis. Ambil air, turas. Ambil air, buat pengapungan. Boleh tak dapat balik gas oksigen dengan gas hidrogen guna teknik-teknik pengasingan secara fizikal tadi? Tak boleh. Kita boleh dapatkan balik gas hidrogen dan gas oksigen, tapi bukan melalui pengasingan fizikal. Sebaliknya kita kena guna tindak balas kimia.
sebagaimana air itu terhasil daripada tindak balas kimia, nak pisahkan dia juga guna tindak balas kimia. Okey. Okey, ni contoh. Magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum. Ni kita belajar dalam jadual berkala tadi, awal-awal tu, subtopik yang pertama. Okey, dia akan magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum ni apabila bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk logam oksida. Ini contoh persamaan perkataan. Magnesium campur oksigen, maksudnya bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk magnesium oksida. Aluminium bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk aluminium oksida. Zinc bertindak balas dengan oksigen, akan membentuk zinc oksida. Besi bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk besi oksida. Kuprum bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk kuprum oksida. Okey, ni pun contoh. Okey, contoh. Magnesium oksida. Adakah sifatnya sama macam magnesium dan sifatnya sama macam oksigen? Dah tak sama dah. Okey, dah tak sama. Dia ada sifat dia sendiri. Okey. Seterusnya, terdapat juga unsur logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Unsur-unsur tersebut dikenali sebagai logam alkali. Contoh logam alkali adalah lithium, natrium dan juga kalium. Sebab apa dikenali sebagai logam alkali? Apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan sebatian yang bersifat alkali. Contoh, lithium bertindak balas dengan air, dia akan membentuk lithium hidroksida. Lithium hidroksida ni bersifat alkali dan juga gas hidrogen. Natrium bertindak balas dengan air, dia akan membentuk natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Kalium bertindak balas dengan air, menghasilkan kalium hidroksida dan juga menghasilkan juga gas hidrogen. Okey. Serbuk besi dan serbuk sulfur. Serbuk besi dan serbuk sulfur pula akan membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Itu persamaan perkataan dia. Besi campur sulfur, dia akan jadi besi sulfida. Tapi syaratnya dipanaskan. Kalau setakat campur je, kita masih lagi boleh asingkan. Sulfur tu bukan logam. Besi tu logam. Kita boleh guna kaedah pengasingan secara magnet. Tapi bila dipanaskan, berlaku tindak balas kimia. Jadi, sebab tu besi sulfida ni bukan lagi campuran. Dia adalah sebatian. Sebab dia mengalami tindak balas kimia. Okey. Jadi, bagaimana nak mengasingkan sebatian? Sebatian tak boleh diasingkan secara fizikal seperti campuran. Dalam video yang kedua, subtopik yang kedua kan, campuran. Okey, kerana unsur-unsur dalam sebatian telah digabungkan secara kimia. Jadi nak asingkan dia juga secara kimia. Dia terbentuk secara kimia, asing secara kimia. Dia terbentuk secara fizikal, asing secara fizikal. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Ini penting. Apa maksud elektrolisis? Lisis tu maksudnya penguraian. Elektro tu arus elektrik. Okey. Okey. Ni dia. Ya, ni contoh. Kita nak mengasingkan air. Itu tajuk dia elektrolisis air. Okey. Kamu boleh tengok susunan radas dia. Okey, kita akan ada dua macam itulah dia dalam dua tabung uji tu. Okey, ada kiri dan kanan. Okey, dalam elektrolisis air ni apa yang penting kamu harus tahu. Okey, dekat sel kering tu tengok betul-betul sel kering. Okey, sel kering tu kamu harus tahu yang mana positif, yang mana negatif. Dia ada garis tegak-tegak tu kan, tegak, pendek.
tegak, pendek. Garis yang tegak panjang, positif. Yang pendek tu, negatif. Kena tahu ni. Okey. Jadi kalau kita ikut positif, dia akan ada 2 elektrod kat situ. Yang warna hitam gelap tu. Yang mana elektrod yang bersambung dengan positif namanya anod. Yang mana elektrod yang bersambung dengan negatif namanya katod. Okey. Dalam susunan radah tu juga ada air. Sebab air itulah kita nak asingkan dia. Kita nakkan apa yang membentuk air, iaitu oksigen dan juga hidrogen. Okey, kita tambah air itu dengan larutan asid sulfurik. Larutan asid sulfurik ni dia membantu pergerakan elektrik lah. Okey. Dekat anod akan terbentuk apa tu? Gas oksigen. Dekat katod akan terbentuk gas hidrogen. Itu kamu kena ingat. Yang pertama, kamu harus tahu menentukan yang mana positif, yang mana negatif dekat sel kering. Daripada penentuan positif dan negatif dekat sel kering, kamu boleh tentukan yang mana satu elektrod anod, yang mana satu elektrod katod. Lepas tu baru kamu boleh tentukan dekat dalam tabung uji kiri dan kanan tu apa yang ada kat dalam tu. Anod pasangan dia oksigen, katod pasangan dia hidrogen. Okey, kita baca penerangan sikit. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk menghasilkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air perlu melalui proses elektrolisis. Okey, rajah 6.29 gambar kat sebelah ni menunjukkan cara elektrolisis dijalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen dihasilkan di elektrod negatif ataupun namanya katod. Dan gas oksigen pula terhasil di elektrod positif, iaitu anod. Elektrod ni yang warna hitam pekat tu. Anod positif, katod negatif. Dekat anod akan terhasil gas oksigen. Dekat katod akan terhasil gas hidrogen. Ingat betul-betul. Okey. Cikgu masuk pula kepada perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey. Bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. Okey. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada 2 jenis, iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, macam dalam gambar tu apple. Okey, apple ni kalau segar. Lepas tu bila biarkan lama-lama, dia akan mengalami perubahan. Okey. Perbezaan di antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Okey, kita tengok perubahan fizik dulu. Perubahan fizik tidak menghasilkan bahan baru. Manakala perubahan kimia akan membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan-bahan asalnya. Contohnya, untuk perubahan fizik. Peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan juga pendidihan air. Itu adalah perubahan fizik. Berlaku perubahan secara fizikal je. Tapi bahannya tetap sama. Kalau dalam ais pun, dalam tu hanya ada unsur hidrogen dan juga oksigen. Dalam bentuk cecair, air. Dalam air tu ada unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Bila dia jadi wap air, gas, dalam tu tetap ada hidrogen dan juga oksigen. Dia hanya berubah keadaan fizikal dia. Daripada cecair jadi gas, daripada gas jadi cecair, daripada cecair jadi pepejal, daripada pepejal jadi cecair. Tapi tak ada bahan baru yang terhasil. Cuma berubah bentuk. Tapi perubahan kimia pula, dia membentuk bahan baru. Bahan baru tu pula tak sama macam bahan asal dia. Contohnya pengaratan besi, fotosintesis, perubutan daun dan juga respirasi sel. Ingat balik, respirasi sel. Apa bahan yang terlibat dalam proses respirasi ni?
kita memerlukan kanji. Kanji ataupun glukosa dan juga air. Okey, hasil dia adalah tenaga. Hasil dia pula adalah gas karbon dioksida dan juga wap air. Sama tak bahan yang terhasil dengan bahan yang membentuk? Tak sama kan? Boleh Okey, ni dia. Perbandingan di antara perubahan fizik dengan perubahan kimia. Okey. Apa yang sama perubahan di antara perubahan fizik dengan perubahan kimia? Perubahan fizik dan perubahan kimia ni berlaku kepada jirim. Perubahan fizik dan perubahan kimia ni melibatkan perubahan tenaga. Itu yang sama. Yang berbeza, poin yang pertama, perubahan fizik tidak membentuk bahan baru, manakala perubahan kimia membentuk bahan baru. Perubahan fizik, sifat bahan dan hasilnya sama, manakala perubahan kimia, sifat bahan dan hasil berbeza. Perubahan fizik, komposisi kimia, bahan dan hasil sama, manakala perubahan kimia, komposisi kimia, bahan dan hasil berbeza. Perubahan fizik memerlukan tenaga yang sikit, manakala perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak. Okey. Contoh lagi. Perbezaan di antara campuran dengan sebatian. Dekat nak habis dah ni. Okey. Perbezaan dari segi pembentukan bahan baru. Campuran, ada tak pembentukan bahan baru? Tidak berlaku pembentukan bahan baru. Sebatian, ya. Ada pembentukan bahan baru. Dari segi ikatan kimia yang terbentuk. Ada tak ikatan kimia yang terbentuk dalam campuran? Tiada ikatan kimia terbentuk dalam campuran. Dalam sebatian, ya. Ada ikatan kimia terbentuk dalam sebatian. Dari segi kaedah pengasingan, campuran menggunakan kaedah fizikal. Sebatian pula nak asingkan menggunakan kaedah kimia. Okey, ciri yang terakhir, sifat bahan baru berbanding dengan sifat bahan asal. Okey, untuk campuran tak ada perbezaan sebab tak ada bahan baru yang terhasil. Manakala sebatian ada perbezaan. Contohnya macam air kan. Air, bahan dia yang membentuk air ialah hidrogen dan juga oksigen. Sifat air cecair. Sifat bahan yang membentuk dia oksigen, gas. Hidrogen juga gas. Cikgu harap bolehlah faham. Okey, tamat. Okey, sekian saja untuk bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.